Haikal, Haziq ada ni dalam ni. Pergi tak tadi, Haziq? Haikal, respon Haikal. Please respond. Haikal, Haziq, Akid, Izhar pergi Izhar pergi. Respon sikit. Pergi saya. Izhar pergi. Haikal pergi tak Izhar? Haikal, Akid dengan Haziq pergi tak? Dia tak nak jawab ni. Dia cikgu tanya kat awak ni. Izhar, pergi tak dia Izhar? Tadi dia bertemu kelas kimia, lepas tu asal dia orang Oh. pergi kimia, saya lari sains kom. Oh ya ke? Ada kelas kimia. Kenapa tak cakap awal-awal cikgu? Kalau ada bertemu, cikgu boleh panggil yang lain lah. Tapi tak apalah. Benda dah lepas. Okay, tak apa. Kita looking forward lah Okay, so we going to discuss Kelantan dulu soalan Kelantan. Okay, cikgu ada satu cikgu nak share dengan you all lah. Sebenarnya soalan Pulau Pinang tu you wajib buat sampai habis. Sebab apa? Sebab dalam banyak-banyak soalan yang cikgu share dengan you all, hanya soalan Pulau Pinang saja menghampiri soalan PSPM yang sebenar sebab dia menghasilkan 4 soalan saja. Listen carefully Soalan Pulau Pinang sangat penting untuk you buat. Okay, latest news soalan PSPM hanya ada 4 soalan, bukan 6 soalan. Kalau you perhatikan kolej-kolej lain semuanya buat 6 soalan kecuali Negeri Sembilan buat 5 dan Pulau Pinang dia buat 4. Okey, sebabnya Pulau Pinang ada ada seorang yang sebab dia selalu dipanggil untuk menghasilkan modul, menghasilkan soalan-soalan untuk PSPM So dia tahu news tu lah. So dia tahu, so dia release news tu untuk college dia and then last minute baru kita tahulah. Okay, so my advice to you, soalan Pulau Pinang wajib buat. Wajib buat maksudnya after I release the scheme, answer scheme, okay, you buat. Kalau tak faham, you boleh tengok answer scheme. Okay. Okay, so now let's start with the College Matrikulasi Kelantan. So you can get the question via the WhatsApp group. Okay, cuba tengok WhatsApp group ada kan? Siapa yang tak ada angkat tangan? Siapa tak ada soalan ni angkat tangan? Cuba check dulu Cikgu dah release dekat you all Okay, so kalau tak ada maklumkan Okay. Okay, so question number 6. Okay. You are working for an online retail store. Nampak Semua nampak 12 markah ni nampak Can you see the screen? Boleh nampak screen? Nampak. Boleh, sir. Okay, good. Okay, you are working for an online retail store that sells clothing. Okay, your manager asks you to develop a Java program using an array and name sales.java. Maksudnya kelas name dia adalah sales lah. Bila dia kata nama Java tu sales, maksud dia kat sini kelas name-nya adalah sales. Kelas name-nya adalah sales. Okay, so that it records and prints all closes sales from 7 different brand. Okay, so masa dia dekat sini, program kita ni akan, array kita ni akan simpan dan print semua sales untuk 7 different brands. So, what is the size of the array here? What is the size of an array here? Apa size dia? 7 lah sebab dia kata setiap array tu akan simpan 7 brands. Maknanya they will have 7 size dia adalah 7 lah. And then dalam array name yang sesuai apa? Array name yang sesuai apa? Is it sales atau is it brands? brand. Okay, so kita baca soalan balik. Your manager asks you to develop a Java program using an array name sales. Okay, kalau dia kata sales.java ni, sebenarnya ini nama file. Sales.java ni nama file. Okay,
So this is the class name lah. Okay, and this will be the array name. Okay, itu class name dan ini array name. Kita jawapan betul tak apa sangkaan cikgu Okay, tengok betul so class name ni dia gunakan sales lah. Class name dia gunakan sales, meanwhile the array dia gunakan brand dia gunakan brand. Okay, yang sales yang bawah ni adalah dia simpan brand ni, dia simpan nama brand, dan sales bawah ni jualan dia, tapi S ni huruf kecil manakala S ni huruf besar. So kat sini nama array satu lagi dia namakan sales juga, tapi dia huruf kecil. Okay, kita continue dulu, kita fahamkan dulu Okay, ada lagi nak masuk sekejap. Okay, so kita fahamkan dulu Finally, the program will also display the total sales Okay, finally the program will display also display the total sales, average, lowest and highest monthly sales volume along with the closest brands. Okay, so ayat dekat sini along with the closest brand ni, maksudnya brand ni dia nak simpan lah. Dia nak tahulah, kita kena tahulah brand apa. Sebab kita nak keluar nanti lowest dengan highest, kena tahu brand apa. Kita nak keluarkan total sales semualah. Average semualah. Tapi lowest dengan highest ni dia kata volume along with the closest brands. Ni maksudnya dia nak tahu closest brand yang mana yang ada lowest dan juga ada highest. Apa tu? Okay. Okay, so dekat sini menunjukkan bahawa you kena buat dua array. Satu array yang nama dia, cikgu buat kotak untuk mewakili kefahaman array. So kotak ni akan ada 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dan ini dia akan simpan brand. Okay, manakala 7 lagi bawah ni yang selari dengannya akan menyimpan dia punya sales. Okay, di other 7 akan simpan sales lah. Okay, so kalau brand A, sales dia, sales yang bawah ni untuk brand A. Brand B, brand C, D, E, F, G lah. Sebab dia tak bagi tahu kita nama brand. Okay, so cikgu assume lah nanti user akan masukkan nama brand apa brand apa dan sales apa. Okay, and then masukkan sales dia. Okay, so step pertama kita buat dua array. Ini step pertama kita. Okay, buat dua array. Okay, now step yang kedua kita kena input data lah. Okay, so ini step yang kedua lah, input data. Okay, step yang ketiga kita nak cari total sales, maknanya hasil tambah semua sales ni starting from 0 until 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 0 until 6. Okay, all the total sales. And then lepas tu nak cari average. Okay, dan seterusnya kita nak cari minimum dengan maximum. Okay, ini apa yang cikgu selalu ingatkan dalam array ada 5 benda yang kita tahu. Yang pertama untuk cari total, average, minimum, maximum dengan last kali frequency. Tapi dalam soalan tak ada frequency. Input data always you must know lah. Okay, all of this kena ada penggunaan repetition, iaitu kita gunakan for repetition. Untuk cari semua ni untuk input data kena ada for, total sales, average, min, max semuanya kena ada for. It's either you can use only one for ataupun you boleh pecah-pecahkan kepada berapa banyak for yang you nak
mengikut kefahaman you all lah. Okay, now let's go through the answers. Okay, kita go through the answers. Okay, so step by step. Okay, so first one is import java.ut.scanner because it's involving the input. Kemudian the class name by the name of sales, and then the main method, and then the object of scanner SC. Okay, now we are creating the array. Nah, ini part yang kita create array. Kita create with declare lah. Kita know the size, we already know the size, so you can declare and create it. So the brand we are using string, kita gunakan string untuk brand. Okay, kemudian string brand equal string brand and then the square bracket equal to new string and then the value 7. Okay, size dia 7. Okay, and then buat lagi satu array, namakan dia sebagai sales. So sales is in double. Okay, kita buat dua ni. Ini dua wajib dah hafal sekarang ni lah cara nak buat. Okay, next one is we declare the total equal to 0 because it will involve in the accumulation where total equal to total plus sales. Total equal to total plus sales. So the first value for total must be equal to 0 lah. Kita kena equal to 0 kan dia lah. Okay. Okay, so now we are using, kalau kita tengok skema ni dia guna berapa for. So they are using only 2 for. The first for is for input. Okay, this for is used for input and for total. Okay, so this is for input dan untuk total. Ini untuk total. Dia buat accumulation kat sini kan. Okay, so masuk, kira, habis masuk, habis kira. Faham Okay, dia pisahkan dua for ni lah. Untuk memudahkan pemahaman jugalah. Okay, and then dia dapatkan average. Dia dapatkan average. So double average. They are using double. Make sure you're using double. And then equal to total divide by 7. So total is integer or in double? Total ni dalam integer ke dalam double? Double. Double sebab dia dah declare sebagai double. So kalau double bahagi integer, jawapan dia akan double lah. Okay, so no issue here. Unless kalau dia nyatakan integer total, so dekat sini mesti total divide by 7.0. Baru tak ada issue. Kalau tidak nanti ada issue. Okay, so the third one is the formula of average. Okay, selesai. So apa yang kita nak cari, yang ini dah selesai, input data dah selesai, total sales dah selesai, average pun dah selesai. Okay, dalam satu for. Dalam satu for, 3 dah selesai dah. Okay, now the last one is to print. Okay, so print system.print brand t sale. Okay, ini dia buat macam bentuk table sebenarnya. Apa brand, lepas tu jarak, kemudian sales dia. Okay, brand sales dia. So dia seolah-olah dia nak keluarkan semua brand dan semua sales lah. Okay, so yang ini ada tak dinyatakan dalam question? Ada tak dinyatakan dalam question, kita kena buat macam ni. So kita kena tengok balik ada tak dinyatakan dalam question, kena buat macam ni. Lepas tu nyatakan brand dia, berapa sales dia. Brand dia, berapa sales dia. Ada tak dinyatakan dalam soalan? Dia suruh kita display macam ni. So kita kena tengok balik soalan. Apa yang dia buat di sini, di coding ini adalah untuk mengeluarkan tajuk brand, backslash t ni dia jarakkan, lepas tu sales, kemudian dia buat satu for, dia system.print the brand, value untuk brand, apa nama brand tu, kemudian ada jarak, okay, kemudian sales. So apa yang dia buat ni adalah dia buat macam table macam ni lah, keluarkan 7 brand dan jumlah sales dia lah. Okay, so kita kena tengok balik soalan. Ada tak soalan nyatakan begitu? Okay, you are working for online retail store that sell clothing.
Your manager asks you to develop Java program so that record and print all the closest sale for 7 different brand. Ada dinyatakan kat sini. So bila ada dinyatakan, kena buat. Kena buat. Itu yang dia buat. Ini yang dia buat. Dia print all the brands and the sales. Okay. Print all the brands and sales here. This coding. Okay. Next is to get the so next is dia print all the result for total sales. Okay. And then it print okay, ini string dot format ni you abaikan sajalah. Ini you abaikan. You just print macam biasa saja. Tak payah you pening-pening kepala nak faham this one. Okay. So you just print total sales berapa and then you just print average berapa. Just print saja. Kalau you nak tahu apa fungsi ni, you kena tengok dalam output. Okay, so just print total sales dengan average. Okay, print total sales and average. Okay, ni cukup padam takut you nak cuba nanti tak nampak pula. Okay, and then the last one is to get the minimum and maximum. Okay, to get the minimum and maximum. So dia gunakan satu for lah. Okay. So dia simpan untuk dia set yang pertama sekali the value for the minimum and maximum. So dia gunakan sales 0 ataupun you boleh set max sebagai nombor yang paling kecil, negatif 99999 dan min nombor yang paling besar positif 9999999. Okay, dua-dua cara boleh guna. Nak guna cara ni boleh, cara nak gunakan negatif 99999 ataupun positif 999. Tapi kena terbalik. Max kena ambil nombor paling kecil, min kena ambil nombor paling besar. Okay, kemudian string max brand equal to 0, string min brand equal to 0. Ini cikgu tak sure dia nak buat apa ni. Okay, kita tengok balik. Yang ini cikgu tak sure. These two nanti kita tengok dekat bawah apa fungsi dia. Okay, kalau ikutkan dekat sini dia kata max tu sama dengan yang pertama lah, min pun sama yang pertama lah. So dia samakan dengan ni lah. Kalau cikgu ajar you, cikgu tak guna teknik macam ni kan. Kita pegang dia punya location saja. Okay, tak apa, kita tengok, kita follow. Okay, and then for int, this is the for. So dia buat loop sebab dia nak capai all the location, all the value in the location. Okay, so if sales I greater than max. Okay, kalau ada sales yang lebih besar daripada max, okay, so dia akan gantikan max equal to sale dan max brand equal to max brand I. Okay, sebenarnya enough kalau you simpan dia punya I lah. Kalau cikgu ajar you all, you simpan dia punya I. Simpan dia punya value I here. Buat satu variable. Kalau sale lebih besar daripada max, okay, sale lebih besar pada max equal to sale, kita simpan I ni. Kalau cikgu ajar you all, kita akan simpan I. Simpan value I. Sebab apa? Sebab value I boleh menunjukkan brand apa. Okay, so macam mana nak simpan value I? So you boleh bagi satu variable name, you kata value ataupun you tulis location atau index untuk max. IDX max is equal to I. Okay, tapi make sure you dah declare IDX max ni sebagai integer. You dah declare sebagai integer. So cara you nak simpan, you letak dekat bawah dia. Okay, IDX max equal to I. So dia akan simpan nilai I tu lah.
Okay, dia jumpa je yang lebih besar, dia akan simpan nilai I. Itu cara cikgu ajar you all lah. Okay, cara ni pun boleh terpulang kalau you boleh faham, you boleh gunakan. Tapi cara cikgu ajar you all, cikgu akan gunakan this one lah. Kita simpan I ni dalam ID max equal to I. Okay, and then bila kita nak print balik, so kita akan panggil ID max. Kita akan panggil brand dalam kurungan IDX max. Okay, sebab kita dah simpan dia. So dia akan keluar value yang sama untuk sales tadi. Hopefully you boleh ingat apa cikgu ajar you all sebelum ni. Okay, kemudian untuk cari min pula dia gunakan if statement. So dia gunakan single if dan another single if lah. So dia tak gabungkan dua ni if else. So dia gunakan single if. Sebenarnya kalau nak guna if else pun boleh sebab value untuk max mestilah bukan value untuk min. Dia dua benda yang berbeza. Okay, tapi nak lebih faham guna single if. Ni single if untuk cari max. The other one single if untuk cari min. Sama juga kalau cikgu ajar you all, cikgu akan ajar simpan IDX min into I simpan dekat dalam IDX min. And then bila you nak dapatkan brand apa, so you type system.print brand dalam ni IDX min. Okay, so gunakan mana yang you lebih faham lah. Cikgu tak guna macam ni lah. Tapi kalau nak guna macam ni pun boleh asalkan you faham. Yang ni cikgu tak guna. Kalau nak guna pun boleh asalkan you faham. Yang penting mesti simpan value tu. Yang penting mesti tahu brand apa yang minimum dan brand apa maksimum. Yang salah bila keluar brand yang salah. Itu salah. Kalau guna teknik cikgu, so yang atas ni kena declare lah you punya INT declare INT IDX max dengan INT IDX min. Okay, kena declare sebab dia dalam if, so kena assign juga equal to a value. Kosong lah selalunya. Kena assign equal to a value juga. Okay. Okay, so and then lastly, so we'll print all of this. Okay, kita print semuanya ni. So tak payah guna string dot format ni semua Ni tak payah, kita guna teknik biasa. Tak payah guna ni. Okay, apa teknik biasa tu? Teknik biasa kita gunakan close brand, lepas tu dia punya max brand. Lepas tu head the highest sale rate. Ini you karang sendirilah sebab dalam soalan tak nyatakan nak keluar macam mana. So maybe you boleh keluar, you just boleh keluarkan maximum sales is equal to ni, and then what is the brand? Brand apa? And then minimum sales is equal to berapa, and then what is the brands? Itu saja. Hopefully boleh faham apa explanation cikgu ni. Boleh faham tak agak-agak ni? Faham, sir. Okay, thank you. Yang lain boleh faham ke? Haziq boleh faham? Okay, Fikri, Aslam boleh faham. Haziq boleh faham? Haziq tadi masuk sekejap. Tak tahu ada lagi ke tidak ni. Boleh sir, boleh. Ni makin kurang dah tinggal 28 dah. Okay, out of supposed to be 70 lah. Tak apalah apa cikgu record ni, mungkin dia ada masalah line dan sebagainya lah. Tak apa, nanti bila cikgu ada kesempatan, cikgu akan release semua yang cikgu record. Sekarang ni tak ada kesempatan lagi lah. Okay, so we go through for the Kedah question pula. So Kelantan question, last question dah settle. Okay, kita pergi Kedah dulu and then we come back to the Kelantan. So kita pergi Kedah balik, Kedah pula. Sampai habis masa lah, masa 1 jam je ni, tak lama, sekejap je. Okay, so this is the Kedah question, soalan Kedah. Dan ini answer scheme untuk soalan Kedah. Okay, ni soalan Kedah. Okay, kebanyakan kolej-kolej lain semua macam kita kita buat 6 soalan, soalan last tu kita akan bagi array kebanyakan sama dan sometimes kita akan gabung array dengan method. Tapi you tengok Penang dia susunan dia lain Jangan ambil ringan soalan Penang please do Penang question. Cikgu rasa something ada dekat Penang tu, something yang huge kat situ
Okay, next. Malaysian Meteorology MET Department has collected daily rainfall data for the month of March 2021. Harian. Harian maksudnya akan ada berapa? Kalau kita nak masuk array tu ada berapa? Ada berapa size guys? Berapa? 7? 30. 30 lah. Sebab 31. sorry. March is 31 lah. Sebab dia kata March kan. So March is 31. Okay. So 31, and then write a program to prompt user to input this data into array and calculate the total rainfall for the month using a method. Ini dia relate with the method lah. Okay, dia kata dekat sini yang masuk ni senang, input this data into an array. So size dia adalah 31. Ingat nak buat array kena tahu size dulu Okay. Kalau dia tak bagi size, kena minta user size tu Okay, ini senang. Then calculate the total rainfall for the month using a method. Ini yang menjadi persoalan dia. So maknanya kita kena buat satu method yang mana untuk cari total. Untuk cari total. So maksudnya dekat sini kita buat program dulu, main method, public static domain, buat array dalam tu, kemudian kita asingkan satu method khas untuk cari total. Khas untuk cari total. So untuk cari total maknanya kena gunakan dalam method tu mesti ada accumulation lah. Maknanya the argument will passing the value of an array. Dekat argument bila panggil method tu, method call tu, dia akan pass all the value in the array to the method dan dia akan buat repetition berdasarkan array tersebut. Okay, look at the answers. Okay, so look at the answers. This is the answer. Ini mirip soalan PSPM last year lah. Okay, so you tengok dekat sini So, apa kita punya strategi? So, strategi kita yang pertama, kita akan create array in main method. Okay, kita create array in main method. And then, strategi kita yang kedua, kita kena input okay, input data into array. Okay, strategi kita yang ketiga, kita akan call method with argument. Okay, and then strategi yang keempat, kalau nak call method, mestilah ada method tu mesti wujud dululah baru boleh call. Okay, so kita akan create ataupun kita akan define method where the function is to get total. Okay, maknanya ada melibatkan accumulator and accumulation process. Okay, so looks at the answer scheme. Okay, so dia melibatkan import Java and then the class math. Dia tak nyatakan kelas apa, so dia gunakan nama ni math. And then public static void main, scanner SC, new scanner, and then create the object because kita nak gunakan object untuk panggil method. Kita akan gunakan non-static method, so kena gunakan object lah. Okay, so math object equal to new math, and then int calc total. Okay, int calc total ni adalah satu variable calculate total lah. Int calc total ni satu variable calculate total. Okay, and then we start creating the array of rainfall equal to int 5.
Kenapa INT5? Cuba baca balik kenapa INT5. Sekejap, cikgu baca balik Kenapa dia pilih INT5 for the month of collected daily rainfall data for month of March. Okay, write a program to prompt user to input this data into an array, then calculate. Okay, who have any idea kenapa dia buat 5 ni? Size dia. Siapa ada idea ni? Ke salah dia ni? You can speak out. You can shout out. Kenapa dia pilih 5? Ada idea tak? Ke salah? Salah kot Salah kot sir. Betul, Fikri? Saya rasa jawapan tu salah tu. Salah. Lo? Lo, are you here? Ya, sir. Salah kan? Saya rasa salah. Okay, sepatutnya dia akan jadi 31 lah. Ini mungkin dia soalan lain and then dia modified, dia terlupa nak adjust lah. So 31 So the size will be 31. Okay, and then so dia akan start to input the data. Okay, so dia input the data. And then when total rainfall equal to object called total rainfall. Okay, ini dia are passing the value of the array rainfall with the argument. Ini step yang cikgu tunjuk tadi ni. Okay, so dia dah buat array, dia dah input data, dah buat array with the size 31. Data pun dah masuk dengan 4 tadi. And then the third one, dia nak call method with the argument. So here, they are calling the method with the argument rainfall. Kenapa dia ambil rainfall? Sebab rainfall ni adalah nama array. Okay, so dengan cara ni dia hantar semua value tu. 31 value semua dia hantar kat sini. So you kena tahu, you kena hafal macam mana cara nak hantar all the value in array. Ni cara dia. Tak payah identify location berapa, just nama dia mencukupi. All the name, you tulis kat sini. So dia akan hantar semua nama tu secara serentak lah. Okay? Okay, and then to create the method, this is very important. Ini paling penting sekali. You nak set dia punya argument, you nak set dia punya parameter, make sure ada array sign. Sebab you nak terima rainfall tu sebagai array. Kalau you tak ada array sign ni, just buat RF saja ataupun apa-apa variable saja, dia akan error. Sebab ini ada banyak data dalam rainfall ni. You nak accept data ni dalam array, you kena terima dekat parameter tu sebagai satu square bracket. Mesti ada, ini lambang array. Mana kita terima dia sebagai array. Okay. Okay, and then int count total is the name. Okay, nama dia. And then int total equal to 0. Ini accumulator. Okay, kena define. Okay. And then we are using for with the length rf. So kalau you declare variable rf, so kat sini rf.length. Okay. Kalau you buat x kat sini, so sini x.length. Tak semestinya you ambil nama yang sama dengan rainfall. Nama apa-apa pun boleh. Yang penting rainfall dah hantar sini, dia tukar nama jadi rf. Kemudian kat sini rf.length and then I++. And then get the total equal to total plus rf I. Okay, so dah akan tambah semua value-value tu. And then it will return the total. Because you are using the return value integer. So you're going to return the value total when you call the count total. So apabila dia panggil obj count total rainfall ni, okay, so dia akan hantar value total ke sini lah. Ke sini, mana dia akan di print sebab ada tanda plus ni. So dia akan print. Okay, my question, second question. Ini apa? My second question to you, ini apa? Cikgu pun tertanya juga. Ini untuk apa? Is it necessary? Perlu tak benda ni? int count total ni? Perlu tak? Tak kot sir. Cikgu rasa macam tak.
Ke ada sesiapa nampak oh perlu. Cikgu rasa ini tak perlu sebab kita tak guna pun kad total dalam ni. Kita panggil kad total yang kita panggil ni adalah kita panggil method. Tak payah declare nak panggil method. Just enough with the object name dot the method name. So ini tak perlu. Setuju dengan cikgu? Fikri setuju dengan cikgu? Setuju sir. Lo setuju dengan cikgu? Setuju, sir. Aslam setuju dengan cikgu? Setuju sir. Okay, so this is not necessary, tak perlu So kita jangan buat benda yang tak perlulah. Okay, so soalan kedah, alhamdulillah soalan kedah tak susah sangat lah. Tapi walaupun tak susah, make sure you mampu untuk buat. Okay, dia macam soalan equal kita tak berapa susah. Sebab kita tak nak bagi yang susah-susah dulu. Kita practice yang senang. So baguslah ada combination of soalan yang senang dan soalan yang susah. Okay. Now we go again back to the Kelantan question. Question number 5B lah. Ataupun 5A dululah. Okay. Suppose an array of character char typed with the name college is registered as follows along with its contents. Okay. So char square bracket college equal to, okay, ni adalah statement lah. Statement untuk kita create the data type and array with the value. Okay, write a repetition code segment to calculate the frequency of a character in the college array list. So dia nak kira ni matrikulasi Kelantan ni ada berapa banyak A dalam ni. So dia minta kita buat code segment. So kalau code segment kita tak payah buat daripada awal, enough kita buat starting the repetition lah. Untuk cari A. Ataupun you boleh start dengan ni, char ni, you masukkan balik and then you buat dia punya repetition untuk cari. Okay? Okay. So apa strategi kita? Okay, so strategi kita mesti ada satu for lah. Okay, mesti ada for. Okay, so fungsi for ni akan menggerakkan semua ni untuk find. Untuk cari, untuk frekuensi. Okay, so the total of the character ada berapa, kena kira lah. Ataupun tak payah kira pun tak apa, you just guna college dot length. So let's say int x is equal to 0 and then x must be less than college dot length and then x plus plus lah. Okay, and then you use, you kena filter setiap satu ni. Kalau jumpa A saja, you buat accumulation. Okay, so if apa college, if college x, ini coding is equal to, ini mesti ada bila dia kata char mesti ada satu single quote ni mesti ada lah. So kalau dia jumpa saja yang sama dengan A, so kita buat accumulation untuk cari frekuensi. Frekuensi A is equal to frekuensi A tambah berapa? 1. Tambah 1 lah. Okay. Saya declare dulu frekuensi A tu. Yes, atas ni nanti kita kena, jangan declare dalam if tak boleh You declare dalam if nanti hanya dalam ni saja dia valid nanti. So kena declare dan kena assign equal to 0 lah. So int frequency A equal to 0. Kenapa nak kena assign equal to 0? Sebab dia adalah accumulation, mesti ada first value kat sini. Okay. So ini and then lepas tu you display lah. So strategi kita tu lah, kita cari and then kita display berapakah total of frequency A. Okay, so go for the answers. So dia buat lagi, dia tak display, tak apa, kita buat display pun tak apa. Kita buat display pun tak apa. Okay, next question. A main method program inputs the following variable. Okay, so ini dia assign value num1
24, num2 4, and num3 21. And then write a Java method named findMin that return the minimum value. The method receive integer value from the main method and find the minimum value. Okay, so kita kena buat satu method findMin yang untuk cari minimum, dan method akan receive integer from the main method. Maknanya argument dia mesti, input dia mesti dalam main method. Maknanya find obj.findMin ada argument. Okay, argument dia adalah integer. Okay, so masuk satu value integer. Okay, kemudian tugas dia adalah untuk mencari minimum value. So mesti ada melibatkan beberapa value yang masuk lah. Okay, so kita tengok dia punya answers. Okay, so ada beberapa integer, 1, 2, 3 integer. And then dia akan buat perbandingan dan dia return yang paling minimum, X, Y dan Z. Tapi soalan ni dia dah nyatakan kat sini, num1 berapa, num2 berapa, num3 berapa. So ini 3 value lah. So dalam ni you kena masuk 3 value. Masuk 3 value and then dia akan masuk 3 value ni bukan input. Dia tak ada input sebab dia dah bagi value tu. X, Y, Z. Okay. So dia just buat method saja. Int X, int Y, Z, tak kisah ini X, Y, Z ni hanya variable name, apa-apa nama pun boleh. And then you bandingkan dan akan return the minimum value. Okay, sebelum cikgu nak sambung, cikgu nak ingatkan dekat you all satu benda lah, sebab cikgu rasa benda ni cikgu tak tekankan pada you all. Cikgu jumpa benda ni dengan kelas S22, T3, T9 masa cikgu bincangkan soalan Pulau Pinang lah. Soalan Pulau Pinang tu is quite good. So I want you to do all the question, all the Pulau Pinang question. Okay, apa yang cikgu nak share dengan you all ni adalah tentang constant variable. Constant variable, cikgu rasa cikgu kurang penekanan dekat you all. Takut-takut dia keluar lah. What is constant variable? Okay, what is constant variable? Okay, this is a constant variable. Okay, when usually constant variable ni, maksud dia variable tu dia pun boleh ubah. Tapi kalau kata constant variable, maksud dia dah bukan variable lagi. Dia dah jadi tetap. Dia dah jadi constant. Okay, so apabila you declare, kalau you declare without the word final ni, okay, nilai pi ni boleh berubah-ubah bila-bila masa saja. Okay, contohnya you tengok dalam coding ni, double pi equal to 3.142, and then next line cikgu ubah pi equal to 5. So bila dia akan print 5. Faham Tapi apabila cikgu letak final is the way to constant a variable. Macam mana kita nak jadikan variable tu sebagai constant, maknanya dia tak boleh bertukar value lah. Okay, cara dia mesti gunakan final, lepas tu baru declare. Bukan declare final pi, bukan. Letak final dulu, lepas tu baru letak data type. And then after data type, the variable name. Okay, so kalau you buat macam ni, you seolah-olah nak tukar value pi ni kepada 5, so Java tak bagi. Okay, cannot assign a value to final variable pi. So tak boleh assign value, tak boleh tukar value dia. You tak boleh tukar. Dia akan kekal daripada permulaan program sampai akhir program. Okay, kalau ada cubaan nak tukar, dia akan keluar error. Itu adalah fungsi statement final. Statement final maknanya dia akan constantkan satu value. Usually kita gunakan ni kalau untuk value yang memang kita dah yakin dia akan constant, macam pi, value-value yang tertentu. Dalam coding kita tu, let's say ada satu value yang memang value ni tak boleh nak tukar. Okay, so kita jadikan dia sebagai constant variable lah. Okay, boleh faham? Boleh faham tak? Faham saya? Boleh. Okay, good. Yang kelas tadi tu memang lagi faham lah sebab dah 2 kali cikgu discuss hari ni. Hopefully kelas lain pun faham samalah. Okay. Kenapa ni tinggal 4 saja? Okay, so let's go for the question yang daripada
Kedah. Mana kuasen Kedah ni dah hilang pula. Ni kuasen Kedah kan. Ini Kelantan. Kenapa dia terbuka satu? Ini Kedah. Okey, ni Kedah. Okey, cikgu nak cari soalan yang melibatkan ini apa, factorial. Kita dah bincang factorial. Okay, cikgu nak cari soalan yang melibatkan flowchart. Ini guna POW POW. So jangan panik lah jumpa macam tu. Ni semua guna POW, math.pow soalan bentuk macam ni pun banyak kali kita jumpa Maknanya dia dah buat half of the program and then dia minta you isikan tempat kosong lah. So kena apa yang di sini mesti relate dengan apa yang dia dah nyatakan dekat atas Okay, ni dia minta draw a flowchart to solve the problem. Okay, ni kita tengok ni Okay, a program will determine whether a student has failed or passed an examination. The program will read a passing mark and each student's mark. Okay. If the student mark is greater or equal to the passing mark, the program will announce that the student has passed the exam. Otherwise, the program will announce that student has failed. The program will also tell the student The program will also tell the student how many marks are needed to pass if the student is failed. Okay, draw a flowchart to solve the problem. Okay, so number one, I want you to identify. Okay, this is a selection. What type of selection? Is it a single? Is it a dual? Or is it a multiple? Single, dual, or multiple? Boleh identify single, dual or multiple? Senang aja nak identify. Ada berapa dia punya condition? Berapa condition kita boleh letak? Berapa diamond berapa diamond kita nak letak? 1, 2. Kalau 1 diamond maknanya dia akan sama ada single ataupun dual. Okay, yang ini sesuai kita buat dual selection sahaja. Sebab kita boleh guna 1 diamond saja, iaitu dalam diamond tu kita boleh masukkan apa condition dia? Okay, mark is greater than or equal to the passing mark. So kalau true, okay, announce the student has passed the exam. So dia akan announce you have passed the exam. And then kalau false, so kita akan announce they failed the exam. Tapi bukan sekadar itu saja. Ada lagi satu, the program will also tell the student how many marks tell the student how many marks are needed to pass if the student is failed. So maksud dia dekat sini akan ada satu proses lah. So dalam proses ni kena buat formula. Okay, kena buat formula untuk dapatkan berapa markah lagi untuk dia lulus. Kemudian kena paparkan message. Okay, you need another berapa markah untuk you lulus, kemudian baru stop. Ini hanya untuk fail saja. Okay, kemudian you cantumkan dia ke bawah dan pergi stop lah. Okay, itu secara ringkas lah. So kita tengok jawapan yang betul. B, ni berapa B ni? 2B So 2B. Okay, this is the flow chart. So start and then read marks and read passing marks. So ada dua read marks and read passing marks. Okay, and then check the marks. Marks is greater than equal. Okay, simbol ni jangan tulis dalam flowchart. You kena gunakan simbol ini dalam flowchart lah. Okay, ini sebab dia guna komputer. So komputer nak kena cari simbol ni leceh. Okay, so kalau dia true, so just print pass. Tapi kalau dia false, dia akan print fail. Tapi kena cari berapa marks needed dia, buat satu formula. Mana passing marks minus marks lah untuk dapat marks needed. And then print the marks needed and then stop.
Okay, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okay, last question. Kita cari soalan Kelantan yang melibatkan flowchart Write program. Ini pun ada tukar kepada while loop So kalau nak tukar while loop ke repetition ke, ingat ICU I apa? INT X sama dengan 1. C apa? X is less than equal to 5. And then U apa? S equal to X plus 1. And then susun I. And then while. Ada C kat sini. And then U dekat dalam dia lah. Ini open braces and close braces. Buat I, buat C, buat U. Susunan dia kena macam ni. Apa yang ada dekat dalam tu kita masukkan. Cuma cikgu nak tanya, ini ada dekat dalam body ke kat luar body? Dalam body ke luar body yang ni? Ni ada dalam body ke luar body? Nak tanya you all. Dalam open and close braces ke luar dia? This one. Ni kat dalam ke kat luar guys? Cepat jawab. Luar kot sir. Tak ada kod-kod, memang luar. Jangan kod-kod. Kenapa? Sebab kalau 4 tak ada braces, braces dia wujud dekat sini saja. Dia tak letak braces, sebenarnya braces ada untuk line pertama saja. Maksudnya dalam body dia hanya ada sistem doktrin ni saja. Tapi kalau kita tukar bentuk while ada update lah sekali. Faham tak? Dia ada SOP X modulus 2. Ini saja. Yang ini yang bawah ni mesti di luar. Hopefully tolonglah clearkan benda ni. Kalau you tak nampak ada braces, maksudnya braces itu hanya ada pada line pertama, kecuali kalau line pertama tu if. Kalau line pertama tu if, for tu akan ikat if tu akan ikat another one. Itu akan jadi dua line lah. Ataupun kalau diguna if else akan jadi if dengan else semua tu sekali. Hopefully clear lah benda ni. Harap sangat you all clear. Okay, so last question, last boleh Okay, cikgu nak cari flowchart ada tak? Kalau ada, kita tengok. Kalau tak ada, kita stop lah. Okay, draw flowchart. Okay, let's take n equal to 50 as limit. Okay, limit ni maksudnya dia punya condition. Okay, and then program should print all number less than 50 which are divisible by 5. Okay, so limit dia 50, maksudnya dalam condition dia mesti less than equal to 50. Okay, kemudian dia start dengan 1. Okay, you boleh gunakan integer I equal to 1 atau integer counter equal to 1. And then counter must be less than equal to 50. Okay, kemudian dalam while tu you kena buat dia punya filtering untuk cari whether the number is divisible by 5 or not by using the modulus. Okay, if n ataupun if counter modulus by 5 equal to 0, okay, then kita kena buat dia kata print. Then kita kena print lah. Okay, then kita kena print. Okay, so cikgu tunjukkan dia punya scheme, answers. Oh sorry, ini soalan berapa tadi Lupa. Ini soalan 2. 2B, 2C. 2C. Okay, 2C guys. Okay, ni So start and then n equal to 50. Okay, so dia buat terbalik. Dia menurun lah. Tak kisah you nak buat menurun ke, you nak buat menaik ke, tak ada masalah. Ada tak ada stated dalam soalan? Ada tak stated? Kalau stated kena ikut lah. Okay, print number less than 50 which are divisible. Dia tak nyata nak secara menurun atau menaik So it's up to you. You nak buat secara menaik atau secara menurun nombor tu. Nak start dengan 1 ataupun nak start dengan 50. Soalan ni dia start dengan 50 lah. Okay, so sorry, dia tak start 50. Dia just assign saja. Kalau cikgu tak buat macam ni. Cikgu just assign kat sini saja 50
Okay, so I equal to 1 and then while I is less than n mana 50 lah. Boleh je kita letak sini 50 syarat dia. Okay, if true then buat satu if statement. So I modulus by 5 equal to 0. Kalau true kita print, kalau tak true kita update. Lepas update dia akan naik atas balik. Okay, dan dia akan go to the wall and then dia akan keep on continuing until it reaches less than n. Is it less than equal ataupun less than saja? Nak tanya sikit. Termasuk tak 50 tu? Kalau kita baca soalan termasuk tak 50? As a limit. As a limit. Limit ni termasuk tak? Tak termasuk saya sebab dia kata less than 50. Mana less than 50? Oh, okay. Saya tak perasan ni. Less than 50. Dia ada keyword dekat sini. So, thank you Fikri So, tak termasuk. Tak termasuk. Okay. I think that's all. So, cikgu doakan you all berjaya, you all bersedia. Apa yang you buat semua diberkati. Dipermudahkan urusan you all untuk semua subjek. Dan yang paling penting masa yang ada ni tak ada istilah tak ada istilah putus asa. Setiap minit yang berlalu itu sangat-sangat berharga. Gunakanlah sebaik-baiknya masa yang ada ni. Okay, itu doa cikgu untuk you all supaya you berjaya, you dipermudahkan urusan. Dan nasihat cikgu pada you all, buatlah soalan-soalan pre-PSPM computer science yang cikgu bagi dekat you all ni. Buat semuanya. Nanti lepas ni cikgu akan masukkan dalam satu drive semua soalan ni and then cikgu bagi link kat you all so you boleh carilah soalan-soalan berserta dengan skemanya sekali Saya kena buka satu-satu. Okay, itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan boleh keep on tanya. This is the last class. Kita dah online selama hampir seminggu. Okay, ini adalah kelas yang terakhir. Lepas ni macam cikgu janji, cikgu tak kacau you all. Dan juga macam cikgu janji, cikgu akan bagi markah PB selepas you all settle semualah. So you tunggu saja untuk link PB tu cikgu release kat you all Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye all. Okay, thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for everything. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Ramainya. Thank you, sir. Okay, thank you Zuan. Thank you sir. Thank you Mirul. Thank you, sir. Thank you Asnia. Terima kasih, sir. Sama-sama Amin. Thank you, sir. Thank you Akal. Muhammad tadi. Okay, Mohan, Mas Liana dia tidur ni. Haikal. Okay, still here.